Mental health. Healings take time, and asking for help is a courageous step. You don't have to struggle in silence. Definisi kesihatan mental. Kesihatan mental adalah kesejahteraan dan kemampuan keberkesanan mental berfungsi dengan baik. Individu yang tiada gangguan mental dan mempunyai keupayaan untuk belajar, berfikir, memahami emosi dan reaksi orang lain, berhadapan dengan tekanan hidup dan boleh bekerja dengan produktif dan memberi sumbangan kepada komuniti adalah seseorang yang mempunyai tahap mental yang baik. Kesihatan mental adalah keadaan keseimbangan faktor fizikal, psikologi, sosial, budaya, rohani dan faktor-faktor lain yang berkaitan berperanan dalam menghasilkan keseimbangan ini. Apa itu Befrienders? Befrienders adalah sebuah badan NGO yang menyediakan perkhidmatan panggilan sokongan emosi dari 1 petang sehingga 11 malam setiap hari secara percuma kepada mereka yang mengalami kemurungan dan mempunyai niat untuk membunuh diri. Befrienders sudah wujud sejak tahun 1976. Befrienders ini juga mempunyai 40 cawangan di seluruh negara termasuklah di Malaysia. Pusat utama Befrienders di Malaysia terletak di Kuala Lumpur yang mana menyediakan perkhidmatan selama 24 jam. Secara keseluruhannya, Malaysia mempunyai 9 buah cawangan yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Sukarelawan-sukarelawan dari Befrienders ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan jantina. Semua sukarelawan Befrienders dilatih dan setiap perbualan dianggap sulit. Semua pemanggil adalah tidak dikenali dan penjagaan privasi adalah sangat tinggi. Befrienders mempunyai visi, misi dan matlamatnya yang tersendiri. Visi Befrienders adalah dunia di mana lebih sedikit orang yang merasakan keperluan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Misi Befrienders adalah untuk mengurangkan kesusahan dan membantu mengurangkan risiko bunuh diri melalui sokongan emosi dan pendidikan awam. Terdapat 6 matlamat dalam Befrienders. Yang pertama, memberikan sokongan emosi kepada mereka yang susah dan ingin bunuh diri setiap masa. Yang kedua, memberikan sokongan emosi kepada masyarakat. Yang ketiga, memupuk kemahiran mengatasi masalah mental yang lebih baik. Yang keempat, memberikan kesedaran tentang penyebab bunuh diri dan langkah pencegahannya. Yang kelima, bagi meningkatkan keberkesanan kita dengan kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menjadi pusat sumber pencegahan bunuh diri. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Befrienders selepas mendapat panggilan. Sukarelawan Befrienders tidak akan dikenali oleh pemanggil kerana mempunyai kod nama masing-masing. Dan begitu juga sebaliknya, sukarelawan Befrienders tidak akan bertanya soalan-soalan peribadi kepada pemanggil seperti nama, umur, nombor telefon maupun alamat. Sukarelawan hanya akan mendengar sahaja permasalahan atau luahan yang dikemukakan tanpa banyak soal. Dalam masa yang sama, sukarelawan akan membina hubungan persahabatan dengan pemanggil agar mereka lebih selesa untuk berkongsi. Cara Befrienders meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kesihatan mental. Befrienders mengamalkan sikap keterbukaan kepada masyarakat di mana masyarakat yang memerlukan nasihat ataupun pengetahuan tentang penyakit kesihatan mental boleh membuat panggilan dan bersembang kepada mereka tanpa syarat. Hal ini seterusnya dapat mengurangkan stigma masyarakat tentang penyakit kesihatan mental. Baiklah, sekarang kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Umumnya, mental health ini merupakan satu isu yang hangat diperkatakan di seluruh pelosok dunia. Namun begitu, pada hari ini kita coba melihat dalam skop negara Malaysia ini sendiri. Melalui akhbar-akhbar harian dapat kita simpulkan bahawa mental health ini semakin menular dalam kalangan masyarakat Malaysia, di mana apabila kita melihat kepada data yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kes cubaan bunuh diri di Malaysia pada tahun 2020 mencatatkan kes sebanyak 465, iaitu berlaku penurunan sebanyak 210 kes berbanding 675 kes tempoh sama pada tahun 2019. Meskipun demikian, mental health ini dalam diam mempengaruhi belia,
terutamanya dalam kalangan pelajar, di mana semenjak pandemik ini banyak isu yang memperkatakan bahwa pembelajaran yang dijalankan secara online pada masa kini memberi kesan kepada kesehatan mental pelajar, dan terdapat juga akhbar yang memaparkan tentang kejadian depresi yang dikatakan menjadi pembunuh remaja pada masa kini. Berikut merupakan data dan statistik yang menunjukkan peningkatan masalah mental health dalam kalangan belia dari tahun 2011 ke 2016 sehingga pada tahun 2019. Melalui data ini, kita dapat melihat bahwa masalah kesehatan mental dalam kalangan belia berlaku peningkatan setiap tahun. Mental health ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu trauma, gangguan psikologi, gangguan emosi, dan juga tekanan. Tahukah anda tentang bahayanya gangguan kesihatan mental jika tidak diuruskan dengan baik? Gangguan kesihatan mental boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada individu yang mengalaminya. Antara kesan gangguan kesihatan mental terhadap individu itu sendiri ialah mendatangkan kemurungan. Kemurungan adalah keadaan di mana seseorang berada dalam kesedihan. Perasaan sedih adalah sesuatu yang normal bagi seseorang yang mengalami peristiwa yang tidak mengembirakan. Akan tetapi, kemurungan yang berterusan ataupun dialami dalam jangka masa yang lama boleh mendatangkan penyakit sehingga boleh menjejaskan kesihatan dan keupayaan seseorang menjalani aktiviti harian. Dalam kajian kesihatan mobiliti kebangsaan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2011, 1.8% masyarakat dewasa di negara Malaysia mengalami kemurungan, dan rata-rata masalah kemurungan banyak dihadapi oleh kaum wanita berbanding kaum lelaki. Selain itu, kemurungan juga boleh membawa kepada perubahan fizikal. Hal ini adalah kerana kemerosotan kesihatan tubuh badan berlaku. Kemurungan menyebabkan seseorang hilang selera makan dan menyebabkan berat badan seseorang susut. Oleh itu, kemurungan yang berterusan mampu mendatangkan kesan buruk kepada seseorang yang mengalaminya. Selain itu, kesan gangguan kesihatan mental juga boleh meragut nyawa seseorang. Hal ini adalah kerana apabila seseorang mengalami tekanan yang teruk, ia akan menyebabkan seseorang berasa tidak keruan, resah dan sebagainya. Apabila seseorang merasakan tiada jalan dan cara untuk menyelesaikan masalah yang dialami, ia akan mendorong seseorang untuk mencederakan diri sendiri sehingga boleh membawa maut. Kemurungan juga menjadi punca kepada kehilangan nyawa. Hal ini adalah kerana orang yang mengalami kemurungan merasakan jalan bunuh diri adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Oleh hal yang demikian, tidak keterlaluan jika kita simpulkan bahawa gangguan kesihatan mental merupakan pembunuh dalam senyap. Langkah terbaik bagi mengurus individu yang kemurungan. Dari segi peranan individu, yang pertama, jadi pendengar setia luahan mereka. Kedua, tunjukkan empati. Yang ketiga, berbincang bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluar masalah. Yang keempat, jangan sesekali samakan apa yang mereka lalui dengan diri kita. Dari segi peranan masyarakat pula, langkah terbaik bagi mengurus individu yang kemurungan yang pertama ialah jangan biarkan individu dalam keadaan berseorangan. Yang kedua, tidak memandang ringan terhadap isu kemurungan. Ketiga, bersikap lebih terbuka. Keempat, memberi sokongan untuk membuatkan individu kemurungan lebih bersikap positif. Namun begitu, gangguan kesihatan mental haruslah diuruskan dengan baik. Antara pihak yang dapat membantu individu yang mempunyai masalah ini ialah pihak masyarakat. Apakah yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menyokong golongan seperti ini? Ialah dengan memberi tangkapan yang positif kepada mereka.
Kesannya, sudah pasti bilangan individu yang mempunyai masalah kesihatan mental dapat dikurangkan. Bukan itu sahaja, ia akan membantu mereka untuk menjalani kehidupan normal seperti biasa. Oleh itu, sokongan daripada masyarakat merupakan satu platform yang amat penting bagi membantu golongan yang mempunyai gangguan kesihatan mental. Soalan yang seterusnya, kita tahu bahwa Befriendly adalah sebuah badan NGO yang menyediakan khidmat sokongan emosi kepada mereka yang mengalami kemurungan dan mempunyai niat untuk bunuh diri. Oleh itu, apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana dan mereka yang sedang mengalami kemurungan khususnya? Terima kasih. Alright, being a befrienders being a volunteer person yang bekerja dalam befrienders ni, kita dah jumpa macam-macam jenis masalah yang kadang-kadang very unique, kadang-kadang very masalah-masalah macam yang biasa-biasa saja, yang tapi menyebabkan seorang itu rasa that is the end of the life sebenarnya kan. So we need to make sure that everybody knows apa-apa saja emosi yang awak lalu, it is valid, alright? It is okay to feel whatever you feel. Kalau you rasa sedih, you rasa marah, you rasa takut, you rasa geram, you rasa serabut and all that, your emotion is valid, alright? Dan awak ada hak untuk berperasaan macam tu, and there's nothing wrong with that. Alright, kalau you rasa down, you rasa nak bunuh diri and all that, it is okay. Maksudnya bukan okay untuk bunuh diri, tapi it is okay to have that feeling because we are human being. Alright, dan with all this emotion and all that, kita nak semua orang tahu dekat luar sana, you are not alone. There are people yang still care about you, yang boleh provide help, yang boleh dengar masalah awak dan boleh sama-sama bantu untuk keluar daripada all this darkness atau permasalahan. Alright, kalau awak rasa serabut, awak rasa risau, takut and all that, trust me, there are a lot of people out there yang do feel the same, and basically you are not alone, kan? So it's just a matter of you need to have some sort of kekuatan untuk berkongsi rasa dengan orang kat luar sana, and di Befrienders we provide that. Kita provide some sort of ruang untuk siapa-siapa saja yang mempunyai masalah ataupun you feeling down, apa-apa saja emosi yang awak lalu, we are here for you to support you mentally and emotionally. Dalam refleksi ini, saya akan menceritakan tentang Befriender. Befriender adalah merupakan satu NGO di mana ia akan membantu dengan mengembangkan kesedaran diri emosi dan juga membawa kesejahteraan emosi kepada pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Iaitu mereka yang mengalami masalah seperti kesepian, keadaan berputus asa, dalam keadaan kesusahan dan juga mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. Terdapat 9 pusat di negara Malaysia yang bekerjasama di bawah Majlis Nasional Befriender Malaysia NCOBM, yang mana ia akan menawarkan sokongan emosi dan terlibat dalam pendidikan awam untuk pencegahan bunuh diri. Iaitu kita ada Penang, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Kuching, Muar, Seremban, Melaka dan juga Ipoh. Terdapat 4 cara perkhidmatan ditawarkan oleh Befriender, iaitu panggilan telefon. Seperti yang dipaparkan di bawah, setiap pusat itu memiliki nombor telefon yang tersendiri yang memudahkan pesakit atau seorang untuk membuat panggilan. Kedua, kita ada secara email. Yang ketiga iaitu secara bersemuka, di mana pesakit disarankan untuk membuat temu janji terlebih dahulu dengan pihak Befriender. Yang keempat, kita ada seminar ataupun ceramah, di mana pihak Befriender ini akan menekankan kemahiran mendengar, kemurungan dan tekanan, pencegahan bunuh diri dan juga kesedaran mental. Kita juga boleh memberikan sumbangan kepada pihak Befriender seperti yang telah ditera di bawah.
Di dalam video ini telah menceritakan bahawa betapa pentingnya kesihatan mental dan juga video ini telah memberikan kesedaran kepada kita bahawa kesihatan mental adalah perkara yang perlu ditibarakan kepada semua masyarakat. Di mana befriending ini adalah merupakan salah satu platform yang dapat membantu seseorang yang memerlukan bantuan mengenai isu kesihatan mental. Baiklah, sebagai rumusan, menurut sumber portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, tiada istilah rasmi atau satu definisi tentang kesihatan mental. Terdapat banyak tahap dalam kesihatan mental, namun tiada satu kriteria yang boleh digunakan untuk membuktikan kesihatan mental yang baik. Ia banyak bergantung kepada faktor individu, sosial, persekitaran, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Seterusnya, kebanyakan rakyat di Malaysia ini masih belum mendapat maklumat tentang kesihatan mental dan kecelaruan mental. Malah, keadaan salah faham, stigma dan diskriminasi masih berleluasa di negara kita. You are never alone. Befrienders always with you. Anda tidak pernah keseorangan. Kami Befrienders sentiasa bersama anda.